Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nawaitul i'tikaf fi hadza masjidi lillahi ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Fadilah Al-Quran bab yang pertama, 40 hadis yang ke-35. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al-Qur'ana faqad istadrajan nubuwah baina jambayhi ghaira annahu la yuha ilaihi la yanbaghi li sahibil Qur'ani an yajida ma'a man wajada wa la yajhala ma'a man jahila wa fi jawfihi kalamullah. Rawahul Hakim wa qala sahih. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa membaca Al-Quran maka dia menyimpan pengetahuan kenabian di dalam dadanya, cuma tidak diturunkan wahyu kepadanya. Adalah tidak wajar bagi seseorang yang mempunyai ilmu Al-Quran memarahi orang yang pemarah, dan tidak patut dia bertindak jahil sedangkan Al-Quran berada di dalam dadanya. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa membaca Al-Quran maka dia menyimpan pengetahuan kenabian di dalam dadanya, cuma tidak diturunkan wahyu kepadanya. Adalah tidak wajar bagi seseorang yang mempunyai ilmu Al-Quran memarahi orang yang pemarah, dan tidak patut dia bertindak jahil sedangkan Al-Quran berada di dalam dadanya. Hadis riwayat Hakim, dan beliau berkata hadis ini sahih. Oleh kerana wahyu telah tamat selepas kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sekarang wahyu tidak mungkin akan datang lagi. Namun oleh kerana Al-Quran adalah perkataan Allah yang suci, maka tidak ragu-ragu lagi Al-Quran itu mengandungi pengetahuan kenabian. Apabila seseorang itu telah dianugerahkan dengan pengetahuan kenabian, maka adalah sangat penting dia menunjukkan akhlak yang terbaik yang sesuai dengan keadaannya itu, dan dia harus menjauhkan diri daripada akhlak yang buruk. Hazrat Fudail bin Iyad rahimahullah anhu telah menyatakan bahawa seorang hafiz Al-Quran adalah pemegang panji Islam. Oleh itu dia tidak sesuai bergaul dengan orang yang menghabiskan masa dengan perkara yang sia-sia, atau berserta dengan orang yang lalai daripada mengingati Allah, atau termasuk dalam kalangan orang yang malas dalam amal ibadat. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yahuluhumul faza'ul akbar wa la yanaluhumul hisabul ala kasibin min misk hatta yufragha min hisabil khalaiq. Rajulun qara'al Qur'ana batigha'a wajhillah wa amma bihi qauman wa hum bihi raduna wa da'i yad'u ila salawati batigha'a wajhillah wa rajulun ahsana fima bainahu wa baina rabbih wa fima bainahu wa baina mawalihi. Rawahu Tabrani fi Mu'jam Kabir. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 jenis orang yang tidak mengalami sebarang ketakutan pada hari kiamat yang penuh dengan huru-hara, dan mereka tidak akan dihisab. Mereka berada di atas timbunan-timbunan kasturi sehinggalah kesemua manusia habis dihisab. Pertama, seorang yang mempelajari Al-Quran semata-mata kerana Allah, dan kemudian mengimami orang ramai dalam solat sedangkan mereka menyukainya. Kedua ialah orang yang mengajak orang lain kepada solat semata-mata kerana Allah. Ketiga ialah orang yang berlaku baik antara dirinya dengan tuannya, juga antara dirinya dengan orang bawahannya. Diulang. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 jenis orang yang tidak mengalami sebarang ketakutan pada hari kiamat yang penuh dengan huru-hara, dan mereka tidak akan dihisab. Mereka berada di atas timbunan-timbunan kasturi sehinggalah kesemua manusia habis dihisab. Pertama, seseorang yang mempelajari Al-Quran semata-mata kerana Allah, dan kemudian mengimami orang ramai dalam solat sedangkan mereka menyukainya. Kedua ialah orang yang mengajak orang lain kepada solat semata-mata kerana Allah.
Ketiga ialah orang yang berlaku baik antara dirinya dengan tuannya dan juga antara dirinya dengan orang bawahannya. Hadis riwayat Tabrani dan Kitab Mu'jam Kabir. Kepedihan, kedahsyatan, kengerian, musibah dan kesusahan hari kiamat adalah begitu hebat sekali sehingga tidak ada mana-mana hati orang Islam yang kosong daripada perkara ini atau tidak mengetahui tentang perkara ini. Sekiranya kita terlepas daripada segala kerumitan pada hari tersebut kerana sesuatu sebab tertentu, maka itu adalah lebih baik daripada ribuan nikmat dan lebih berharga daripada jutaan kegembiraan. Sekiranya seseorang itu bukan sekadar terlepas daripada kerumitan tersebut, malah mendapat kegembiraan dan kenikmatan yang lain lagi, maka orang yang sedemikian adalah orang yang benar-benar bertuah. Sementara itu, kebinasaan dan kerugian yang besarlah bagi manusia yang tidak berperasaan, yang mengatakan bahawa mempelajari Al-Quran adalah sia-sia, tidak berguna dan membuangkan masa sahaja. Dalam kitab Mu'jam Kabir pada permulaan hadis ini dinukilkan bahawa sahabat Rasulullah SAW, ini Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, sekiranya saya tidak mendengar hadis ini daripada Rasulullah SAW, beliau mengulangi kata-kata ini sebanyak 7 kali, maka saya sekali-kali tidak akan meriwayatkan hadis ini. Alhamdulillah, kita telah dengar 2 sabda Nabi SAW mengenai fadilah Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita juga taufik dan hidayah untuk kita amalkan, dan kemudian kita sampaikan juga kepada saudara-saudara kita yang tidak ada dalam majlis ini, insya-Allah. Kita suri majlis tasbih kafarah dan suratul as. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.